Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-54. An Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطب حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم. Dari Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sembahyang bersama kami oleh Rasulullah SAW sembahyang fajar, yakni sembahyang subuh. Kata Abi Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah SAW telah bersembahyang bersama kami sembahyang subuh, dan dia naik di atas mimbar lalu menyampaikan khutbah, menyampaikan ucapan sehingga masuk waktu zuhur, lalu dia turun sembahyang, kemudian naik mimbar pula lalu menyampaikan khutbah, kemudian masuk waktu asar, kemudian dia turun lalu dia bersembahyang, kemudian naik mimbar sehingga jatuh matahari. Maka dia memberitahu kepada kami apa yang telah berlaku, apa yang akan berlaku. Maka yang paling alim di kalangan kami ialah yang paling ingat. Yang paling ingat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW dalam mengajar, dalam menyampaikan ilmu kepada umat, khusus bersahabat-sahabat yang hidup semasa dengannya. Menceritakan bagaimana pernah sampai satu hari sudah semai subuh naik atas mimbar menyampaikan khutbah. Kita orang Melayu kalau khutbah ni maya jemaah, maya raya je khutbah. Khutbah itu orang Melayu. Khutbah lah. Khutbah dalam bahasa Arab, maknanya dalam bahasa Melayu ceramah, bersyarah, itu makna khutbah. Kita disuruh sekurang-kurangnya wajib kena mendengar khutbah, mendengar ceramah seminggu sekali pada hari Jumaat. Dua khutbah yang terkenal. Khutbah tu ceramah lah. Tapi orang Melayu khutbah, ceramah lain. Khutbah dengan ceramah ni lain. Khutbah dalam bahasa Arab, ceramah dalam bahasa Melayu. Macam orang Melayu ke Mekah lah, Bukit Jabal Uhud. Jabal tu makna bukit, Uhud tu nama bukit. Bukit Jabal tu bukit dah, Bukit Jabal Uhud, bukit Uhud, dua kali sebut bukit. Kan tak tahu makna dia. Itulah makna khutbah. Khutbah ni ceramah. Hadis ni menunjukkan bagaimana Nabi SAW menyampaikan ceramah ataupun kuliah yang panjang. Pernah satu masa sudah maya subuh, terus menyampaikan khutbah, duduk atas mimbar. Kalau kita belik lah, khutbah lepas subuh ni khutbah apa ni? Ini hadis riwayat Muslim. Yang dimaksudkan di sini bukan khutbah jemaat, bukan ceramah jemaat yang wajib. Ini ceramah harian. Pernah satu masa kerana nak beritahu benda yang panjang, Nabi naik atas mimbar menyampaikan khutbah lepas maya subuh. Tak berhenti, masuk zuhur. Berhenti sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur naik atas mimbar pula, menyampaikan ucapan khutbah dia. Masuk waktu asar. Sudah sembahyang asar, naik atas mimbar pula sambung menyampaikan ucapan dia sehingga jatuh matahari. Panjangnya ucapan dia pernah.
Ucapan itu menceritakan tentang umat-umat zaman dulu. Umat-umat Nabi-Nabi zaman dahulu dan kaum yang melawan Nabi-Nabi zaman dahulu yang dibinasakan oleh Allah. Nabi-Nabi dan pengikut-pengikutnya yang diberi pertolongan oleh Allah, yang membawa ajaran Allah. Sudah tentulah panjang ceritanya. Cerita Nabi zaman dahulu, umat zaman dulu, dan menceritakan perkara yang akan datang berlaku. Perkara yang akan datang berlaku. Perkara yang akan berlaku di atas dunia. Benda yang berlaku di atas dunia, Nabi cerita. Nabi ini bukan ahli nujum. Dia beritahu apa yang beritahu oleh Allah kepadanya. Apa yang Allah beritahu, maka Nabi beritahu. Ini dia. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan. Maka kata Abi Zaid bin Amr bin Akhtab, orang yang paling alim ialah orang yang paling ingat. Orang yang kuat ingatan dia ni paling alim. Orang yang tak ingat, jawab dia dah alim lah, dia dengar saja je. Masa tu ketah tak ada, kalang tak ada, jarang sangat. Tak banyak kalamnya, tak banyak ketah. Ketah tak ada langsung, pakai belulang. Pakai tulang saja untuk ditulis. Kulit kayu, maka mana ada kulit kayu negeri Arab? Payah. Adanya belulang. Mereka yang kuat ingatan, banyak ilmu dia. Macam Abu Hurairah, ingatan dia kuat. Aisyah radhiyallahu anha, ingatannya kuat. Banyak sahabat-sahabat yang ingatannya kuat. Ada kalangan sahabat, bahkan kalangan ulama-ulama yang kemudian, yang ingatan mereka kuat, Tuhan beri. Dengar sekali ingat lalu, macam tape recorder. Benda yang panjang pun boleh ingat. Bukan saja hafal Quran, 30 juzuk Quran ingat, termasuklah hadis-hadis Nabi ratus ribu pun ingat. Ini kurnia Allah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ada orang ingat ni, ingat ni, ingat ni, maka capulah jadi banyak hadis itu. Oleh kerana daripada subuh sampai asar, dah tentulah banyak. Maka banyaklah hadis-hadisnya. Ada sahabat ni ingat sebahagian, ingat ni sebahagian, maka dikumpulkan hadis itu jadi ribu-ribu hadis. Banyaklah ilmu Islam. Umat zaman dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, Sulaiman, Nabi Isa, cerita Ashabul Ukhdud, Ahlil Kahfi. Ini umat zaman dulu yang disebut sebahagiannya dalam Taurah, dalam Injil, dalam kitab-kitab zaman dulu, menandakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang sebenar, Nabi yang sebenar. Cerita benar sungguh. Benda yang akan datang hari kiamat, hak kita tak nampak lagi. Hak kita tak nampak lagi. Antara benda yang zaman Nabi tak tengok, zaman kita tengok. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Sata'ti 'alan nas sanawatun khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yatakallamu fiha ar-rawabidah." Nabi kata akan tiba di akhir zaman kelak tahun-tahun yang menggoda. Hadis riwayat Ibnu Majah. As-Sindi yang mensyarahkan hadis ini mengatakan, tahun-tahun yang menggoda ini ialah tahun-tahun yang musimnya tidak menentu. Musim hujan tak menentu, musim panas tak menentu, musim sejuk tak menentu. Ada negeri yang patut panas jadi sejuk, hak sejuk jadi panas. Akan berlaku di akhir zaman. Kita tengok hari ni. Kita tengok hari ni, musim beredar sudah tidak betul. Ini di antara benda yang diberitahu oleh Nabi SAW yang berlaku di akhir zaman. Sebabnya ialah kerana manusia merosakkan muka bumi. Merosakkan muka bumi, melakukan fasad.
Tomok ke harta tebang balok dengan tidak ada ukuran dan sukatan. Buang bukit, kambuh paya, mengadakan ujian senjata. Nak berperang, maka diuji bom yang paling kuat, bom atom, bom nuklear. Diuji di tengah lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan di tengah padang pasir. Digali, diletakkan bahan letupan nuklear. Dia letupkan sehingga kekuatannya menyamai dengan berjuta-juta bom. Letupan yang kuat ini menggegarkan bumi. Yang digali, yang dikambus, yang ditebang, bahkan menyebabkan bumi retak dan berlakunya gempa bumi. Gempa bumi sama gempa bumi sini. Hari ini ada ahli sains mengatakan bahawa tsunami yang berlaku di Indonesia beberapa tahun yang lalu menyebabkan paksi dunia beralih hanya 2 cm saja. Paksi dunia, iaitulah kutub utara, beralih 2 cm saja. Tak sampai seinci. Pendek sangat beralih kutub utara. Tetapi kutub utara yang beralih tu berapa ribu kilometer dengan kita, maka dia akan jadi berapa ratus, berapa ribu lagi teralih, menyebabkan pusingan dunia menjadi tidak menentu. Kawasan sejuk boleh jadi panas, panas boleh jadi sejuk. Ini dia sanawatun khadda'ah, tahun-tahun yang menggoda. Tahun-tahun yang menggoda, tahun-tahun yang musimnya tak tertuhara, tak tertuhara. Ini di antara perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Orang yang benar dianggap bohong. Orang yang bohong dianggap benar. Orang yang amanah dikhianat. Orang yang pengkhianat diberi amanah. Orang yang bodoh bercakap. Yang bodoh, yang jahil bercakap. Lalu sahabat tanya, wa mar ruwaibidah? Ruwaibidah tu apa benda kami tak faham. Rasulullah kata, ruwaibidah ni ialah orang-orang yang bodoh bercakap dalam perkara yang besar. Orang yang bodoh bercakap dalam perkara yang besar. Habis bercakap belaka, kalimah Allah hak bodoh bercakap juga. Hak iman dan kufur hak bodoh bercakap juga. Hak jahil agama habis bercakap belaka. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Inilah ucapan Nabi daripada subuh sampai ke asar, panjang ucapannya. Yang dikumpulkan oleh ulama-ulama dia dalam hadis-hadis yang banyak yang disebut dalam kitab hadis. Perkara yang sudah lalu, betul. Perkara yang akan berlaku dalam dunia, berlaku sebahagian besarnya. Dan yang disebut lagi akan berlaku lagi. Perkara hari kiamat mesti berlaku. Maka kita kena percaya. Maka orang yang paling alim, yang paling ingat apa yang diucap oleh Nabi SAW. Maka ulama-ulama mengumpulkan hadis-hadis ini. Mana yang kuat ingatan, mana yang pelupa ditapis. Orang yang pelupa, hadis dia tak dipakai, lemah hadis dia. Kalau orang pelupa ni dia sebut sama dengan orang yang kuat ingatan, maka hadis jadi hadis sahih. Kalau hak pelupa sebut tak ada dalil yang lain yang menguatkannya, hadis itu hadis lemah. Hadis-hadis palsu yang direka oleh orang, semua dia temui oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis. Inilah dia ilmu yang dia receive dari Nabi SAW. Hadis yang ke-55. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy SAW, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, rawahu al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Nabi SAW, sesiapa yang bernazar mentaati Allah, maka hendaklah mentaatinya. Dan sesiapa yang bernazar menderhaki Allah, maka jangan menderhakainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bab nazar. Nazar dalam perkara yang taat, kalau hak wajib tak payah nazar lah. Demi Allah, saya nak menazar kalau baik sakit ni nak mayang 5 waktu. Tak nazar pun tak apa. Kalau saya baik sakit, saya ada harta nak pergi Mekah, tak nazar. Hak tu benda hak bahasa dia dah.
Saya nazar tak boleh minum arak dah. Nazar apa benda hak wajib dah. Mudak nazar pun tak boleh minum arak. Itu dia. Nazar perkara yang sunat jadi wajib. Bernazar nak sembelih, nak jamu, nak sembelih kambing, sembelih lembu, kurban, sembelih apa nak jamu orang. Nazar nak sedekah hak sunat jadi wajib kalau nazar. Nazar nak sembelih korban maka jadi wajib kalau nazar tu. Nazar perkara yang haram ini tak boleh haram juga. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku baik sakit, aku menazar nak pergi rapok bank. Nazar nak rapok bank, nak rapok umur orang. Menazar nak akut dadah, itu nazar benda yang haram. Nazar yang haram, haram. Lagi dosa besarnya. Buat main-main dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Mempermain-mainkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang bukan saja haram, jadi kafir pula. Mempersendakan Allah Ta'ala. Lagi berat. Mempermainkan Allah Ta'ala. Mana boleh buat main dengan Allah Ta'ala. Ini batas yang kita kena sedar. Nazar mesti ditunaikan. Yang wajib tetap wajib walaupun tak nazar. Yang sunat, yang harus jadi wajib kalau bernazar. Ini perkara yang mesti kita kena faham. Hadis yang ke-56. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'an Syarik radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarha biqatlil awzaq wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim, muttafaqun alaih. Dan dari Syarik radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya supaya membunuh cicak-cicak. Dan sabdanya adalah cicak itu meniup bara api yang membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kada wa kada hasanah wa man qatalaha fi ad-darbati ats-thaniyah falahu kada wa kada hasanah duna al-ula wa in qatalaha fi ad-darbati ats-thalithah falahu kada wa kada hasanah wa fi riwayatin man qatala wazaghan fi awwali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah wa fi ats-thaniyati duna dhalik wa fi ats-thalithati duna dhalik. Rawahu Muslim. Maksudnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membunuh seekor cicak pada awal pukulan, maka baginya pahala bagian-bagian pahala kebajikan. Dan sesiapa yang membunuhnya pukulan yang kedua, maka baginya pahala-pahala kebaikan sedikit daripada yang pertama. Dan sesiapa yang membunuhnya pada kali yang ketiga, maka baginya pahala bagian-bagian kebajikan. Dan mengikut riwayat yang lain, dan sesiapa yang membunuh cicak pada awal pukulan, dituliskan baginya 100 pahala. Dan pada pukulan yang kedua kurang daripada itu, dan pukulan yang ketiga kurang daripada itu. Hadis riwayat Muslim. Mengikut ahli bahasa Arab, al-wazagh ialah cicak, iaitulah binatang yang mempunyai tulang yang beracun. Hadis ni yang pertama menunjukkan sunat membunuh cicak, kerana cicak ni binatang yang beracun yang membawa penyakit. Begitulah ulama-ulama mengatakan sunat membunuh apa sahaja binatang-binatang yang menyakiti.
Binatang yang menyebabkan penyakit, nyamuk, cicak, tikus, lipan, kala, jeking, ular. Ular yang berbisa. Semua binatang yang membawa sakit, membawa penyakit, yang beracun, sunat dibunuh. Dan bunuhnya dapat pahala. Dan disuruh kalau boleh cepat bunuh dia. Pukul kali yang pertama terus mati. Dapat pahala yang besar. Kerana di sana ada hadis yang lain, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah. Wal yuhidd ahadukum syufratah wal yurih dhabihata. Sesungguhnya Allah memberi pahala kebajikan terhadap sesuatu yang dilakukan. Apabila kamu membunuh, bunuh dengan cara yang baik, yang cepat mematikannya. Dan apabila kamu menyembelih, sembelih dengan baik, cepat mematikan binatang itu. Tajamkan pisau sembelih. Rehatkan binatang yang disembelih. Itu dalam hadis yang lain. Apa sahaja binatang, sama ada binatang yang nak dimakan, termasuk binatang yang nak dibunuh, sebaik-baiknya cepat mematikan binatang itu. Tidak menyakitinya, walaupun binatang itu musuh. Termasuklah orang yang nak dijatuhkan hukuman qisas mengikut ajaran Islam. Hendaklah dibunuh dengan cara yang paling tidak menyakitkan. Apa yang berlaku hari ini, cara hukum bunuh cekik dengan tali gantung. Molek ke begitu? Bila giliran kita nak jalan hukum hudud tak boleh, dia cekik orang dengan tali tak apa pula. Pelik sungguh apa ni. Tak ke pelik ni. Guna elektrik, guna apa macam-macam menyeksa orang. Nak dapat suatu kes, seksa. Kadang-kadang orang yang tak salah. Tak apa pula. Nak laksanakan hukum qisas, hukum hudud tak boleh. Ini pelik. Dalam berita hari ini, mereka meluluskan dalam peperangan untuk membunuh perempuan yang berada di barisan hadapan, yang menghalang peperangan. Dalam Islam tak boleh bunuh perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh orang tua. Kecuali yang menghalang peperangan, disebut kecuali, lebih luas. Islam lebih baik daripada undang-undang rekaan manusia. Ini kita kena sedar. Di sini menunjukkan bagaimana rahmatnya ajaran Islam. Termasuk nak bunuh cicak. Sebab cicak layak dibunuh kerana binatang ini beracun. Dan disebut dalam hadis ni, hadis yang pertama tadi, cicak meniup bara untuk membakar Ibrahim AS. Ini boleh jadi, ulama mengatakan mengandungi dua makna. Mengandungi makna ini binatang yang sangat menyakitkan manusia. Yang kedua mengandungi makna memang cicak siup api sungguh. Padahal embuh cicak tak mana sangat. Takkanlah cicak embuh tu sampai nyala api bergerung. Binatang yang kecil. Nak tunjuk di sini apa saja semangat yang berdiri untuk menentang Islam. Saham seseorang untuk menentang Islam. Walaupun buh cicak kecil je, ada dosa yang di sisi Allah Ta'ala. Jangan main lawan Islam ni. Menentang Islam. Saya dok suka tepuk tangan dia sikit. Tukang sorok, tukang tepik dia sikit. Hidup Melayu koho je. Ada juga semangatnya. Hidup Melayu bukan hidup Islam. Tukang atas barang dia sikit. Akuk dia ambil upah sikit. Ada dosanya. Cicak yang meniup sedikit bara untuk menentang Ibrahim AS dihukum oleh Allah Ta'ala. Sunat dibunuh. Sunat bunuh natang cicak ni. Kerana pernah dia menyumbang sokong Raja Namrud. Cicak yang halus sokong Raja Namrud. Disebut dalam satu riwayat yang lain, burung ciok yang kecil
membawa air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Ada juga burung ciok. Burung ciok kecil je berapa titik sangat. Api yang manusia tak boleh nak pergi dekat. Terlalu besarnya api nak bakar Ibrahim, sehingga digunakan menjanit untuk melontar Ibrahim daripada jauh. Ada burung ciok kecil je bawa air nak pergi padam api. Disebut dalam hadis dalam satu riwayat mengatakan, begitulah sumbangan yang kecil untuk membela Nabi, membela Islam, membela perjuangan Nabi, walaupun sikit ada pahala, sehingga digandakan 700 kali ganda, tidak terhingga banyaknya ganda itu. Disebut dalam ayat Quran pula, lebih baik pada mengamalkan masjid Mekah dan beri minum air Zam-Zam di masjid Mekah. Aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Adakah kamu jadikan, kamu beri minum jamaah haji dengan air Zam-Zam dan kamu makmurkan masjid Mekah lebih baik daripada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad perjalanan Allah untuk menegakkan agamanya? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Allah tak mengatakan lebihnya nabi-nabi yang berjuang untuk menegakkan Islam, dan lebihnya golongan Islam yang tak banyak kerja ini, menjalankan tugas ini yang menegakkan Islam. Pahalanya besar. Begitulah dosa mereka yang menentang Islam. Walaupun seekor cicak yang menghembus api Nabi Ibrahim alaihissalam, disebut dalam hadis menjadi binatang yang keji, yang dihina sehingga hari kiamat. Begitulah buruknya mereka yang menentang Islam dan mulianya mereka yang menegakkan Islam, yang kita kena faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-58. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala rajulun la tasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddathuna tusaddiqu al-laylata ala sariqin فقال اللهم لك الحمد لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق بما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, walaupun dengan lafaz yang berbeza. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih selepas Al-Quranul Karim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda
menceritakan satu peristiwa yang berlaku. Mungkin di zaman dulu, di kalangan umat zaman dulu. Berkatalah seorang lelaki, demi sesungguhnya aku akan buat satu amalan sedekah. Lalu dia keluar dengan sedekahnya, maka diletak ke dalam tangan seorang pencuri. Di waktu pagi orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada pencuri. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku telah beri sedekah dengan sedekah yang aku tunaikan. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku akan beri sedekah pula dengan sedekah yang lain. Lalu dia keluar dengan sedekahnya, lalu diletak ke dalam tangan seorang perempuan lacur. Waktu pagi orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada perempuan lacur. Dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku tersilap beri pada pelacur. Aku akan beri sedekah dengan sedekah yang lain. Lalu dia keluar dengan sedekahnya dan diletak pada tangan seorang yang kaya. Waktu pagi, orang bercakap, engkau beri sedekah semalam kepada orang kaya. Lalu dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku telah beri sedekah kepada pencuri, kepada perempuan lacur penzina, kepada orang yang kaya. Lalu dia didatangkan kepadanya berita yang disampaikan oleh Allah. Dia beritahu kepadanya, adapun sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan dia berhenti daripada mencurinya. Adapun sedekahmu kepada penzina, mudah-mudahan dia bertaubat meninggalkan zinanya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan dia mengambil iktibar, lalu dia memberi sedekah, membelanjakan harta dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kelebihan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau orang tu niat dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, walaupun dia tersalah, Allah Ta'ala ubah jadi kebaikan kepadanya. Ikhlas sungguhlah, bukan sengaja buat salah. Hadis ini mengisahkan seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, harta dia tak banyak mana. Lalu dia berjanji dengan Tuhan, dia nak beri sedekah dengan ikhlas. Dia pilih waktu malam, waktu orang tak ada. Dia keluar daripada rumah dia, lalu dia beri sumbangan, letak tangan. Pergilah tu. Tak tengok cepatnya. Macam disebut dalam hadis, 7 jenis manusia yang Tuhan beri lindungan pada hari kiamat di padang mahsyar. Salah satu daripadanya ialah rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah secara bersembunyi, orang tak nampak, orang tak tengok sedekah dia, nak tunjuk ikhlas sungguh, takut riak, sedekah senyap-senyap. Orang ni dia pilih waktu malam, murahnya, lajunya sedekah dia, apa yang diulur oleh tangan kanan, tangan kiri tak sedar. Dia bandingkan begitu. Begitulah dia bagi sedekah, dia bagi sumbangan dengan cepat, beri kepada seorang pencuri. Dia tak sedih lah siapa dia yang terima sedekah ni. Tuhan tak suruh kita tanya siapa dia aku nak beri sedekah. Tak suruh tanya begitu. Macam kita beli barang lah, kita jual barang ke orang, tak wajib kita tanya, mu bayar ke aku ni, pitih mu ambil di mana. Agama tak suruh siapa begitu. Kita jual barang dia, kita jual barang kita, dia bayar.
Kita ambil duit atas barang yang kita jual itu. Agama tak suruh membayar kaku ni pitih mau ambil mana. Agama tak suruh siapa tangga tu. Itu kita jual barang. Begitulah sedekah, bagi sedekah. Jangan tanya mu nak guna apa sedekah aku ni, mu nak buat apa. Jangan tanya. Orang mari minta sedekah, bagi. Ini bukan orang minta, dia beri. Murahnya dia ni dalam menyumbangkan sedekah dia. Beri-beri salah beri ke orang curi. Dia ingat orang tak nampak, rupanya orang nampak. Esok orang buat, orang bercakap, dia semalam beri sedekah apa? Beri ke orang curi. Lalu dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku silap beri ke orang curi. Tak apalah, nak beri sedekah lain pula. Lalu malam dia keluar pula. Jumpa dengan orang puang. Cepat-cepat beri sedekah dia. Dia tak sedar perempuan yang beri sedekah tu seorang pelacur. Ada orang tengok, orang bercakap pula. Beri sedekah ke pelacur jadi apa? Lalu dia pun merayu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku silaplah beri sedekah ke pelacur. Tak ada guna lah zahirnya. Tak apalah beri sedekah lain. Keluar malam lain pula. Dia ingat orang tak nampak. Cepat-cepat letak pitih ataupun dinar ataupun apa sedekah tak disebut di sini dalam hadis ni. Terus dia tinggal. Orang tengok beri sedekah ke orang kaya dah. Orang kaya sudah faedah. Apa kawan tu kaya dah. Lalu orang pun bercakap esoknya, beri sedekah ke orang kaya jadi apa? Macam cuah garang dalam laut lah. Ubuh garang dalam laut. Begitu bandingan je lah. Sia-sia je. Lalu dengan rasa kesal, dia mengadu, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Ya Allah, ya Tuhanku, bagimu segala kepujian. Aku beri sedekah. Mula-mula beri ke orang curi. Lepas tu beri ke pelacur pula. Beri ke orang kaya pula. Jadi begitu. Allah Ta'ala menghargai ikhlas dia kerana Allah Ta'ala. Lalu dia beritahu kepadanya. Dia beritahu kepadanya. Tak cerita dia beritahu bagaimana. Adalah Tuhan beritahu kepada dia. Tak apalah, Tuhan terima sedekahmu. Sedekahmu Tuhan terima. Dengan berkat sedekahmu tu, orang curi insaf, berhenti curi. Dengan berkat sedekahmu tu, hak perempuan lacur tu jadi bertaubat. Dengan berkat sedekahmu tu, hak kaya jadi insaf. Dia bukan kaya macam aku beri sedekah. Aku ni kaya pada dia, kelorek kedeku. Jadi insaf. Allah Ta'ala terima amalan dia. Dan Allah Ta'ala jadikan amalan dia mengubah orang yang jahat, ada sifat buruk jadi baik. Ini kelebihan kita mengerjakan amal kebajikan. Yang pertama dengan niat yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Walaupun ada silap, ada salah, Tuhan maaf. Tuhan beri kelebihan dengan sebab niat yang betul. Yang kedua, sedekah memberi keberkatan. Berkat ni tidak ada dalam istilah ilmu ekonomi ciptaan manusia. Berkat ni dalam Islam saja ada. Quran sebut berkat. Dalam Islam ada berkat. Berkat ni ialah membawa kebaikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain, yang memberi kelebihan dunia sehingga hari akhirat. Tidak dinafikan. Para ulama mengatakan memberi sedekah kepada kaum keluarga dan sahabat yang hampir dengan kita lebih afdal daripada beri sedekah pada orang lain. Beri sedekah pada keluarga
ada dua kelebihan. Yang pertama dapat pahala sedekah. Yang kedua dapat pahala hubungan silaturahim. Dua kelebihan. Kalau tiba sedekah pada anak beranak kita sendiri. Jangan kita rasa jadi apa beri ke anak beranak. Tidak. Ada kelebihan dia. Kelebihannya pahala sedekah dan pahala silaturahim. Terutamanya anak-anak keluarga kita yang susah, yang miskin. Sahabat-sahabat kita sendiri dia utamakan beri sumbangan. Boleh pahala sumbangan itu dan pahala mengeratkan hubungan persaudaraan. Di sinilah kelebihan kita duduk dalam agama Islam ni, tak ada dalam agama lain. Wallahu a'lam.